Di sebelah kanan Mahirah, iaitu Yang Mulia Puan Sharina binti Yunus, merupakan asisten profesor. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat pagi ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dan di sebelah kanan Puan Sharina sebentar tadi ialah Yang Mulia Puan Nur Syadza Iliana binti Abdullah Kok ya. Postgraduate student, itu merupakan student mentor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesa dipanggil Nur Syadza ataupun Iliana ni? Syadza. Syadza ya. Yeah. Jadi sebelum itu ribuan terima kasih kita ucapkan di atas kehadiran pagi ini ke Rampai Pagi dan di atas masa yang diluangkan untuk berkongsi bersama kami berdua ni Mahirah ya. Ya, betul sekali. Begitu juga penonton-penonton kita ni. Ini berkenaan dengan First Global Robotic Competition 2022 masih ini. Saya serahkan Mahirah terlebih dahulu untuk menemu bual tetamu kita. Alhamdulillah. Jadi pertandingan robotik global pertama 2022. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pertandingan robotik global pertama 2022 ini? Mungkin dapat diterangkan sedikit ya tentang pertandingan peringkat antarabangsa ini. Kita serahkan kepada Puan Sharina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mahirah. Terima kasih kerana menjemput kami pada hari ini. Ya. First Global Robotic Competition ini adalah sebenarnya pertandingan robotik yang terbesar di dunia. Dan ia bermula pada tahun 2017. Ya. Dan tiap-tiap tahun tema pertandingan robotik akan bertukar dan berkisar dengan SDG United Nations, the Sustainable Development Goals. Dan tiap-tiap tahun venue atau tempat pertandingan akan berubah juga. Pada tahun ini pertandingan robotik akan dijalankan di Geneva, Switzerland. Dan dijangka akan dalam 200 negara akan bertanding. Pertandingan robotik ini adalah ala Olimpik. Jadi setiap negara menghantar satu Robot. kumpulan robot yang robotik yang akan mewakili negara. Jadi ia bermula pada tahun 2017. Ianya apakah ianya dilakukan setiap tahun atau bagaimana? Dan mungkin negara Darussalam ikut serta setiap tahun atau macam mana ni Puan? Dia dijalankan setiap tahun. Pada tahun 2017 ia dijalankan di Washington DC. Kami juga turut bertanding kali pertama. Pada tahun 2018 kami tidak dapat mengikuti pertandingan. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 kami menghantar pasukan untuk bertanding di Dubai. Dan 2020 dan 2021 disebabkan COVID, jadi ditiadakan secara live atau bersemuka. Dan alhamdulillah kali ini pada tahun 2022 akan diadakan secara bersemuka balik semula dan di Geneva, Switzerland. Alhamdulillah ya. Jadi kalau boleh tahu ni Puan, kenapa ia dipanggil pertandingan robotik global pertama? Sedangkan ia sudah pun daripada tahun 2017 tadi. Nama First Global tu sebenarnya akronim. First itu adalah akronim untuk First untuk STEM. Jadi kenapa pertandingan robotik First ini dijalankan adalah untuk meningkatkan minat. Terutama kanak-kanak sekolah menengah peringkat universiti di dalam bidang STEM. Begitu. Baik, kalau tadi kita sudah pun mengetahui ianya akan diadakan di Geneva ya pada tahun ini. Mungkin boleh dikongsikan tarikh dan juga sesi pertandingan ini nanti. InsyaAllah pertandingan akan berlangsung pada 13 secara formal, 13 hari bulan Oktober. Dan akan berakhir pada 16 hari bulan Oktober. Jadi 3 hari pertandingan. Berapa peringkat Puan? Ada di dalam satu hari itu ada 5 pertandingan. So murid-murid memang kena bertanding dan akan digabungkan dengan negara-negara lain. Wow, 200 lebih ya? 200 lebih negara seluruh dunia. Mahirah. Ya, jadi untuk pertandingan robotik global pertama ini mungkin dapat diterangkan juga apakah tujuan sebetulnya ianya diadakan. Terima kasih. Tujuan utama First Global adanya untuk yang meningkatkanlah minat kanak-kanak seluruh dunia kepada bidang STEM. Dan bagi Universiti Teknologi Brunei, kami dengan menjalankan aktiviti seperti ini, kami sangat-sangat berharap
akan lebih ramai lagi murid-murid sekolah dari negara Brunei Darussalam yang berminat untuk sambung pelajaran ke UTB dan mengambil engineering atau jurusan-jurusan yang ditawarkan di sana. Alhamdulillah ya. Baik, kalau boleh tahu ni Puan, berapa ramai orang pelajar yang terlibat di dalam kompetisi ini? Untuk pertandingan ini terdapat 6 orang pelajar. Okey. Mereka harus berada di dalam lingkungan umur 14 tahun hingga 18 tahun. Syadza adalah salah seorang daripadanya. Syadza adalah mentor. Mentor yang untuk mengajar mereka dalam bidang robotik ini. Okey, 6 orang pelajar mengikuti pertandingan ini ya, dan 6 orang pelajar ini nanti akan diterbangkan ke Geneva, Switzerland. Okey. 3 daripada sekolah tahfiz dan 3 orang penuntut dari sekolah menengah awang Semaun. Wow, baik sekali ya. Baiklah, kita beralih kepada Datuk Syadza Iliana binti Abdullah Kok, merupakan mentor pelajar ya, pelajar pasca siswazah. Mungkin dapat menerangkan sedikit ya bagaimana latihan ataupun persiapan membina robot dijalankan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini pasukan Brunei Darussalam telah diberikan tempoh masa yang pendek ya berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Secara lazim masa yang diperlukan adalah dalam 12 minggu. Namun pada tahun ini disebabkan pandemik COVID-19, ahli pasukan perlu menyiapkan robot dalam masa 6 minggu. Mereka juga perlu meluangkan masa dalam 2 hari seminggu, iaitu 6 jam. 6 hari 6 jam. Dan dari segi persiapan pula, pasukan Brunei Darussalam telah membuat pelbagai persiapan, ianya termasuk kursus renap ataupun dipanggil crash course, penyediaan latihan tangan dan menguji pelbagai mekanisme konsep teknikal sebelum membina robot untuk bertanding. Baik ya, jadi persiapannya agak sedikit padat lah ya, dengan masa yang begitu terhad ya, disebabkan lagi dengan COVID-19 ini ya. Dan alhamdulillah kalau boleh kita ni ketahui persiapan setakat ini macam mana? Alhamdulillah persiapan kini mencapai 75%. Okey. Dan selebih 25% itu kalau boleh tahu apa yang kurang dan boleh dibaiki? Untuk robot ini ada 4 fungsi yang utama. Jadinya untuk kami membuat persiapan secara 100%, kami perlu mentes satu-satu komponen secara keseluruhan. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kita tidak sabar-sabar untuk menyaksikan sebenarnya robotik ini bagaimana ia berfungsi. Sambil-sambil itu mungkin Puan Sharina akan menjelaskanlah bagaimana ianya berfungsi. Jadi kita akan cuba saksikanlah. Ya, kita saksikan. Sekarang inilah robot yang dimaksudkan ya. Robot ini ada diberi nama ke ni Puan? Robot ini namanya Aries. Aries, Aries. Mengapa memilih Aries tersebut? Aries. Namanya disebabkan tema pada tahun ini adalah carbon capture, atau memastikan kita mempunyai udara yang bersih. So kita memilih nama Aries. Aries digabungkan jadi Aries. Wah, sungguh kreatif sekali. Apa fungsi utamanya robot ini, Aries ini? Robot ini mempunyai fungsi yang pertama sekali yang ada bola warna hitam yang dia harus mengambil, dan bola hitam ini diibaratkan sebagai karbon. That's the carbon capture component. Sudah dia mengambil karbon itu dan dia harus menembak karbon itu masuk ke dalam what we call carbon sink, dan ketinggian carbon sink itu adalah 3 meter. 3 meters high, tinggi. So robot ini harus menembak dengan tinggi pada kelajuan yang tinggi, dan sudah selesai menembak, jadi mata akan diberikan kepada berapa banyak bola karbon yang diorang dapat masukkan ke dalam carbon sink itu. Dan jarak pertandingan pit area itu ada dalam 8 kaki juga. 8 meters by 7 meters, agak besar. Jadi maksudnya dalam satu-satu pertandingan itu, sebagai contoh ya, ini perlawanan pertama. Maksudnya ada 5 robot seperti Aries ini yang akan berada di dalam gelanggang. 6 semuanya. 6 semuanya. 6 robot.
Dan masing-masing akan merebuti bola ini tadi untuk dimasukkan ke dalam gawang Carbon sink. carbon sink itu ya, tadi betul. yang ketinggiannya 3 3 meter. Ya. Keluasannya macam mana? Keluasan pit pertandingan itu adalah 8 meter by 7 meters. Agak besar keluasan Lebih pit kurang macam bola jaring lah ni ya. Ya, betul. Tetapi versi robotik lah. Versi robotik. Ya. Dan- Jadi silakan. Dan robot ni punya fungsi selepas mengutip bola ni, Okey. robot tu harus naik ke atas ramp dan mengeluar dan mula climbing ketinggian dalam 1.7 meter. Alhamdulillah. So ada banyak fungsi dia sebenarnya. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kalau kita melihat di sana ada 2 orang ni yang memegang kawalan jauh ini. Jadi mungkin dapat diterangkan kenapa ada 2 orang ni Puan. Ya, untuk pertandingan ini memerlukan 2 driver. Pengemudi. Pengemudi. Ya, betul. Ya. Okey. Satu untuk drive robot itu, Okey. satu lagi itu akan control dia punya intake, what we call intake mechanism, Okey. shooting mechanism and hanging mechanism. Jadi seorang tak cukup. Dalam pit tu nanti bila mereka bertanding, dibenarkan hanya 3 orang mengikuti. 2 orang driver, 1 untuk technical assist. Kalau menurut Syadzah sendiri, apa yang sangat susah dengan robotik ini? Cabaran yang dihadapi ketika menghasilkan AirEase ini? Cabarannya adalah satu, bagaimana first things first, student ini tidak ada background. Ya. So by right, like seperti yang saya nyatakan tadi, pihak Universiti Teknologi Brunei telah mengelolakan satu crash course buat mereka untuk menyediakan mereka ini dengan barang-barang robotik tersebut. Bagaimana untuk Coding. untuk coding, untuk menghidupkan motor. Sebenarnya terdapat bermacam jenis motor yang mereka harus Pelajari. pelajari. Okey. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, terdapat pelbagai mekanisme bagi setiap fungsi tadi. Ya. Dan robotik ini memang memerlukan programming juga. Ya, setentunya. Ahli programming ini terdiri daripada para peserta ini juga. Ya. Jika ada masalah ketika perlawanan dijalankan, mereka ini berkebolehan untuk melakukan diagnostik ketika perlawanan tersebut. Ya. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Baik, kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran ya ketika mereka menghadirkan diri pada hari kompetisi tersebut. Brunei Darussalam memang mempunyai high expectation lah daripada wakil negara kita di Brunei Darussalam ini ya. Ya, betul sekali. Dan berbalik kepada Puan Sharina ni, selaku penolong profesor, setakat ini ada sokongan dari pihak industri macam mana ni, Puan? Alhamdulillah, kami sangat besar hati mendapat sokongan padu daripada pihak kerajaan juga, daripada MORA, daripada MOE dan juga daripada industri-industri. Setakat ini kami telah menerima banyak sokongan dari sponsorship daripada Brunei Shell, daripada BLNG, ITPSS, daripada Baiduri, Imagine, Petrocon, BIBD Dan progresif. juga. So kami sangat mengalu-alukan lebih ramai industri untuk bersama-sama menjayakan program ini, sebab ini ada satu program yang unik dan julung-julung kali yang kami adakan di negara ini. Dan insya-Allah pertandingan international robotik ini akan disusuli dengan pertandingan National Robotic Competition yang akan diajukan oleh UTB juga. Alhamdulillah ya. Ya, Jelas jadi terpancar kita lihat keceriaannya di wajah para peserta sebentar tadi ya. Mungkin sahaja ada harapan daripada mereka nanti selesai saja menghadirkan diri First Global Robotic Competition ini akan mengikuti National Competition ini tadi insya-Allah. Betul. Insya-Allah yang akan dijadualkan minggu hadapan ya. 13 ya. Ya, minggu hadapan. 13 Oktober 2022. Sedikit perkongsian mengenai dengan penerbangan mereka ini. 6 orang penuntut ini akan diterbangkan ke sana ya bersama dengan robotik mereka. Siapa peneman mereka? Untuk menemani tim robotik pada tahun ini, saya sendiri akan menemani. Nur Syadzah akan menemani bersama dengan cikgu sekolah, Cikgu Arif yang akan menemani mereka. Jadi 3 orang dewasa lah yang akan menemani
tim robotik Brunei Darussalam. Baik ya, kita doakan akan kelancaran ya kompetisi ini nanti berlangsung dan besarlah harapan kita ni ya wakil negara kita di Brunei Darussalam ini akan membuahkan kejayaan ya di kompetisi tersebut. Ribuan terima kasih Puan bersama kita pada pagi ini. Begitu juga para peserta yang lain ya, begitu juga Syadzah di atas kesempatan untuk bersama pada pagi ini. Kita doakan sekali lagi kejayaan untuk tim negara Brunei Darussalam nanti ya. Ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.